الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua akan diberi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah Suatu Kemerdekaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat mukadimah tersebut menghabarkan kepada kita tentang sifat orang yang beriman yang sentiasa berusaha memperbaiki keimanan mereka sehinggalah mencapai tahap kesempurnaan. Manakala maksud hijrah ialah berhijrah dari sudut tubuh badan dan amalan. Sudah tentulah untuk sampai kepada maksud keduanya memerlukan jihad atau mujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya akan dianugerahkan dengan rahmat kasih sayang dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah berdasarkan ayat ini yang membawa pengamatan kita pada dua pengertian hijrah, yaitu hijrah maknawiyah yang bermaksud permindahan tubuh badan meninggalkan suatu tempat, yaitu hijrah makaniyah, yaitu bermaksud permindahan tubuh badan meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala hijrah maknawiyah ialah meninggalkan amalan batil menuju kepada amalan-amalan yang benar dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara inilah yang berkait dengan sebuah kemerdekaan diri kita sebagai umat Islam, yaitu membebaskan diri dari belenggu amalan, sikap, gaya hidup, budaya yang batil, berubah kepada gaya hidup berpaksikan akidah, syariat dan akhlak sebagai cara hidup Islam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian hijrah bermaksud melakukan perubahan dari sudut tekad, sikap, budaya, cita rasa atau gaya hidup ke arah yang lebih baik, yaitu meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berubah kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu an." Yang bermaksud orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika baginda sedang berpidato selepas Fathul Makkah, "La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza tunfirtum fanfiru." Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah, yakni Fathul Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Oleh kerana itu, jika kalian semua diminta keluar berjihad, maka keluarlah, yakni berangkatlah berjihad. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ma'nawiyah ini meliputi persoalan itikad, yakni kepercayaan dan keyakinan, fikriyah, yakni pemikiran, syuuriyah, yakni cita rasa, dan sulukiyah, yakni perjalanan keseluruhan akhlak. Yang pertama, hijrah keyakinan dan kepercayaan. Dunia semakin maju dan berteknologi, sewajarnya tidak menjadi halangan untuk umat Islam mempelajari dan beramal berdasarkan akidah Islam yang sahih. Berbagai cara dan kaedah, sama ada berguru secara bertalaki di masjid-masjid, pondok atau madrasah, maupun pengajian secara online, agar menjadi golongan berilmu dan beramal serta berakidah dengan betul. Namun, yang menjadi kegusaran kita ialah masih ada golongan yang terpesong akidah, kepercayaan dan keyakinan mereka. Wujud golongan yang mendakwa bahawa kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Tuhan, menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak mempercayai adanya syurga dan neraka, mempertikaikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Malah ada segelintir masyarakat Islam yang masih tegar dengan amalan-amalan animisme yang berbaur hurafat dan syirik, serta meletakkan ancak, puja pantai, percaya bomoh, percaya adanya kuasa selain Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Umat Islam yang sedemikian wajib segera bertaubat, melakukan hijrah atau berubah kepada hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrah pemikiran. Dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi memudahkan berkembangnya aliran pemikiran sederas teknologi yang ada. Julagan dunia tak bersempadan merancangkan lagi penjajahan pemikiran dalam kalangan umat Islam. Lahirnya fahaman sekularisme, yakni memisahkan kehidupan dengan agama. Lahirnya liberalisme, yakni mereka yang memberi hak kepada individu tanpa batasan. Lahirnya pluralisme agama, yakni mendakwa semua agama benar dan sama. Golongan free thinker, yakni pemikiran bebas tanpa anutan agama dan kepercayaan. Semua itu mengancam akidah dan syariat umat Islam. Umat Islam wajib berhijrah dan memerdekakan diri masing-masing dari serangan aliran pemikiran yang merosak dan menjahanamkan akidah dan kepercayaan Islam. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, umatku nescaya akan mengikuti sunnah, yakni budaya, pemikiran, tradisi, gaya hidup orang-orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, pasti umat gua akan mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Sewajarnya kita sentiasa berwaspada dengan pengaruh penjajahan pemikiran yang boleh membawa kepada kesesatan ini. Yang ketiga, hijrah perasaan. Setiap tahun umat Islam menyambut tahun baru hijrah dengan pelbagai pendekatan dan aktiviti. Persoalannya ialah, telah berhijrahkah kita kepada tekad, sikap, budaya dan cita rasa yang baru yang diwarnai oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Sekiranya perubahan dalam diri dan keluarga serta masyarakat masih belum berganjak, ini bermakna kita masih belum lagi berubah. Malah masih perlu kepada pemahaman, pembinaan dan kesedaran untuk berubah. Syuuriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan ini termasuklah soal hiburan, muzik, bacaan, hiasan, fashion pakaian, idola, pembayaran kewangan, makanan dan lain-lain. Adakah telah diwarnai dengan syariat
sebagai pedoman dan rujukan. Ramai lagi di kalangan umat Islam tidak mengambil peduli soal halal haram. Kadang-kala bersikap asal jadi duit, asal makan sedap, asal hati gembira dan sebagainya, tanpa rasa bersalah melakukan sesuatu dan merampas sesuka hati atau mengambil sesuatu sekalipun bercanggah dengan syariat. Marilah kita hijrahkan diri kita daripada gaya hidup yang menyimpang daripada syariat Islam, berubah kepada gaya hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hijrah tingkah laku. Tingkah laku atau sulukiyah berarti perjalanan keseluruhan tingkah laku atau kepribadian seseorang. Setiap perjalanan pasti akan bertembung dengan pergeseran nilai yang baik maupun yang buruk. Ini adalah gambaran bahawa kehidupan ini penuh dengan cabaran dan halangan. Tidak hairan kini munculnya pelbagai gejala sosial dan moral seperti rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa. Umat Islam wajib berhijrah untuk memerdekakan diri dan masyarakat dari kemelut kehancuran dan kerosakan kepada memudayakan hidup dengan mengenali dan memahami syariat, beramal dengan amalan terpuji, jauhi kehidupan yang buruk serta mencemar nilai moral dan akhlak. Penghijrahan ini amat perlu untuk menjamin kelangsungan agama, negara dan bangsa kita. Hadirin Jumaat yang berbahagia, kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat kelak. Ayolah kita berhijrah melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik, meninggalkan segala keburukan, kepincangan dan kegelinciran. Mudah-mudahan hidup kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berarti kita telah mencapai kemerdekaan sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah untuk dijadikan sandaran serta panduan kehidupan kita bersama. Yang pertama, umat Islam adalah sama-sama menghayati hijrah dan bina kehidupan kita dengan berpandukan akidah, syariat dan akhlak Islam. Yang kedua, umat Islam disarankan meninggalkan perkara-perkara yang buruk, dosa dan maksiat, justru melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, umat Islam adalah menjadi ejen dakwah kepada orang lain kepada perkara-perkara amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran serta menjadi suri tauladan yang baik kepada masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi'amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum, orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid saja, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان السلام سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل الإسلام تنقو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في عمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang Engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma sabbitna arda wal jibal, sabbit ikhwanana minal muslimin wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafa wa fi kulli makan ولسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.